Assalamualaikum guys, salam motivasi. Okay, ini merupakan spoilers untuk Loki episod 4. Jadi jika anda belum menyaksikan lagi rancangan ini di Disney Hotstar ataupun di mana-mana, saya harap jangan teruskan sebab mengandungi spoiler yang banyak. Okay, sekian. Salam motivasi. Sekali lagi dengan Captain Motivasi. Okay, kalau dah pakai macam Steve Rogers ni, tiba-tiba tak ulas pasal cerita Marvel, tak sah lah kot kan. Kita pun tahu Marvel tengah banyak movie yang akan bakal dia keluarkan tahun ni seperti Black Widow, Spider-Man dan juga Eternals. Okay, baiklah, kita tepikan hal tu dulu. Sebelum tu kita nak cakap pasal episod 4 Loki. Okay, seperti yang kita tahu, Marvel biasanya banyak memberikan plot twist dan kita tahu juga Sylvie itu bukanlah enemy nombor 1 dia, dan ini hanyalah pendapat dan teaser yang saya nampak daripada setiap episod yang saya boleh rangkumkan siapakah villain yang sebenar dalam cerita Loki. Okey, sebelum tu spoiler alert okey, kita tahu Mobius kena prune kena bakar pakai cota berapi tu, berelektrik tu, dan kita nampak sisi sebenar Loki, di mana dia sebenarnya tidaklah jahat mana pun kan. Bila dia nampak Mobius kena prune tu, dia sedih dan dia rasa lost sekejap sebab dia rasa sedih, muram, dan masa dia berjalan pun, masa dia kena tangkap tu, dia rasa macam dia lost somebody yang dia anggap dia baru nak jadi kawan. Okay, baiklah, kemudiannya pula at the end of the story tu kita nampak bahawa Timekeepers tu sebenarnya adalah android, bukan betul-betul alien ataupun makhluk kosmik yang kita bayangkan yang menguasai TVA ni. Okay? Dan kalau kita nampak pun juga, ini menunjukkan bahawa TVA ni sebenarnya dikontrol oleh seseorang yang lain. Siapakah yang anda rasakan? Ini adalah pendapat saya, Captain Motivasi, dan mungkin anda juga mempunyai pendapat anda sendiri. OT pula. Villain yang saya rasa dalam cerita Loki ni ialah Kang the Conqueror, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Kang K-A-N-G, Inggeris Kang. Tapi senang saya sebut dalam bahasa Melayu ni Kang lah. Kang, bukan buat Kang First kali dalam cerita episod yang pertama kalau anda perasan, dan saya tunjukkan juga ni, Minuteman yang pergi ke kawasan yang dia nak cari Loki tu, Loki yang jahat tu, variant tu, dia ternampak sebuah senjata, dan bila dia check menggunakan dia punya tempad itu, senjata tu mengatakan ianya datang daripada 3000 millennial. Dan kita tahu kalau 3000 millennial ni, millennial ke 3000, I love you 3000 ni, orang jahat dia tak lain tak bukan ialah Kang. Yang kedua, watak Ravonna Raven Slayer yang dimainkan oleh Gugu Mbatha-Raw yang jadi judge pada cerita Loki yang episod pertama. Kita pun tahu kalau dalam komik, siapa yang biasa tengok komik Marvel, Ravonna tu sendiri adalah girlfriend ataupun kekasih Kang the Conqueror. Dalam komik memanglah dia selalu on and off, break sambung, tapi memang Ravonna itu adalah orang yang dia kasihi. Dan juga dalam cerita Loki ni juga kita nampak dia berkuasa, dia jadi judge, dia boleh tentukan siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang boleh jumpa Timekeepers tu yang dikatakan android tu sebenarnya. So maknanya dia pun dapat kuasa tu daripada siapa? Tentulah daripada boyfriend dia, betul tak? Iaitu Kang the Conqueror. Okay, yang ketiga, kita dah tengok dalam cerita Ant-Man and the Wasp, yang mana ada satu, kalau kita terlambat pandang, sekilas pandang, dia memang laju, iaitu satu bandar di dalam Quantum Realm yang bernama Chronopolis. Chronopolis ni adalah bandar yang digunakan oleh Kang the Conqueror ni untuk travel in time, untuk patah balik masa, pergi ke zaman akan datang, patah balik ke dunia yang lepas,
So dia menggunakan Chronopolis ni sebagai dia punya orang kata time travel punya tempat dalam Quantum Realm. Jadi dah ada dah teaser dia sebenarnya, Kang ni berrata-rata dah ada teaser dia. Yang biasanya Marvel memang akan build up main villain dia banyak daripada cerita-cerita ataupun movie dia, yang dia lancarkan sikit-sikit untuk bagi teaser siapakah villain utama dia yang sebenarnya. Baiklah, so 3 teaser ni kita dah nampak mungkin siapakah villain dia sebenarnya. Macam kita tengok dalam WandaVision at last villain ni kita tak sangka-sangka siapa. Bukannya Wanda tapi orang lain. Dan biasalah plot twist dalam Marvel ni dah lambat sangat lah. Jadi tak mustahil lah, kita pun tak tahu. Dan ini adalah saya punya teori saya sendiri dalam Marvel. Biasanya banyak teori-teori yang dah akan keluarkan, dan ini merupakan teori daripada Captain Motivasi siapakah Marvel punya villain yang seterusnya, iaitu Kang the Conqueror. Dan pelakonnya pun sudah dah ada. Baiklah, kita juga tahu yang dalam cerita ni episod 4 ni juga Loki pun kena prune, yang di mana dia disebat oleh tongkat berelektrik tu, dan orang kata kalau kena tu matilah. Okay. Tapi plot twist lagi bila anda tengok end credit dia. Okay, kita akan nampak kali ni kita ada end credit maksudnya bila dah habis nama-nama tu, tunggu ada dia punya scene extra dia. Okay, jadi kita nampak Loki sebenarnya bila dah kena prune tu, dia tak pun mati, dan semua orang yang lainnya yang sebenarnya kena prune tu memang tak mati pun, dia ditransfer ke satu tempat yang lain. Okay, dan kita nampak bila dia bangun, dia ingat dia dah sampai kat hell tapi sebenarnya dia dah sampai kat satu tempat baru yang saya pun sendiri tak tahu. Kalau nampak latar belakang tu nampak macam pecah-pecah, dunia dah serabut dah macam apocalypse dan dia disapa oleh 3 watak yang kita pun tak tahu siapa. Okay, yang first tu klasik old Loki lah. Yang kalau kita tengok dalam komik kita nampak lah dia punya watak tu. Yang keduanya Kid Loki yang dia pegang alligator tu. Tu pun watak dalam komik juga, saya tak tahu apa peranan dia. Dan yang last sekali yang badan besar tu, itu merupakan variant Thor dan daripada universe lain. Jadi kita tak tahu apakah dia orang punya plan. Mungkin lepas ni Mobius tu pun tak mati, jadi dia punya orang kanan agaknya, mana kita tahu, best friend baru dan dia pun sedih orang tu mati, mula dia ingat dia mati. Okay, jadi kita akan tunggulah seterusnya episod ke-5 dan ke-6, dan kita akan tahulah, mungkin teori saya ni benar ataupun tak tahu. Apa komen anda, Marvel Malaysia? Jadi sampai sini saja saya punya review untuk series Loki untuk episod 4. Sekian, jumpa lagi.